Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid. Alhamdulillah, pada hari ini cikgu akan sambung lagi bagi pelajaran sebelum ini, yakni mengenai dengan menutup aurat. Jadi pada pelajaran sebelumnya cikgu sudah menerangkan mengenai dengan apa yang dimaksudkan dengan menutup aurat. Jadi menutup aurat yang cikgu jelaskan hari itu ialah menutup anggota badan ketika di dalam sembahyang dengan pakaian yang suci dan dapat melindungi warna kulit. Kemudian cikgu sudah jelaskan aurat di dalam sembahyang bagi lelaki dari pusat hingga lutut. Kemudian aurat bagi perempuan seluruh badannya kecuali muka dan dua tapak tangan zahir dan batin hingga pergelangannya. Jadi pada hari ini cikgu sambung bagi beberapa perkara yang berkenaan dengan menutup aurat. Yang muka surat 15 yang warna hijau ni. Okey. Cikgu akan bacakan dulu apa dia masalah-masalah yang timbul dalam masalah menutup aurat ni. Baik. Yang pertama, orang yang sembahyang tidak ada mempunyai pakaian yang boleh menutup auratnya sekali-kali. Itu masalah yang pertama. Dia sembahyang, tidak ada pakaian yang boleh menutup auratnya. Sama sekali tidak ada pakaian. Yang kedua, sembahyang bagi orang yang ada mempunyai pakaian, ada pakaiannya, tetapi pakaiannya terkena najis dan ia tidak berupaya untuk menyucinya kerana ketiadaan air. Okey, itu masalah kedua. Ada pakaian tapi terkena najis. Dan yang ketiga, sembahyang bagi orang yang dikurung dalam bilik yang bernajis dan hanya memiliki sehelai kain sahaja untuk dihamparkan, maksudnya untuk diampaikan di atas najis itu supaya tidak terkena najis maksudnya. Jadi ada tiga masalah di sini. Jadi tiga masalah ni macam mana sembahyangnya, hukumnya wajib ia sembahyang bertelanjang. Maksudnya tidak ada pakaian apa-apa tu sembahyang bertelanjang dan tidak wajib qada ke atasnya. Okey. Jadi orang yang sembahyang tadi tidak ada pakaian untuk menutup aurat, tidak ada pakaian satu. Kemudian ada pakaian, yang kedua ada pakaian tetapi terkena najis. Yang ketiga dia dikurung dalam bilik bernajis. Hanya ada kain untuk diampaikan arah lantai supaya tidak terkena najis satu Ada tiga perkara di sana, jadi wajib ia sembahyang bertelanjang tanpa ada pakaian dan tidak wajib qada ke atasnya. Jadi kenapa? Kerana kita ni tidak ada alasan untuk kita ni indah sembahyang. Memang mesti dalam Islam mesti ada caranya supaya kita ni dapat bersembahyang. Hanya bandar pulang tu kenapa memang kamu terfikir tu kenapa pulang sembahyang bertelanjangnya? Kerana satu, pastikanlah juga kamu sembahyang tu jangan arah depan orang ramai. Macam yang ketiga tu tadi, ia dikurung dalam bilik kan, memang orang yang dadak. Jadi tidak ada masalah. Kalau yang pertama tadi tu orang yang sembahyangnya tidak ada pakaian, pastikan kamu kan sembahyang itu pastikan tidak ada orang, kamu saja. Jangan sampai orang nampak. Pasal itu aurat juga. Kalau nampak satu, ia akan mengaibkan kamu, memalukan kamu dan sebagainya. Jadi faham orang yang sembahyang tidak ada baju, orang sembahyang ada baju tapi maksud cikgu tu pakaian ada pakaian tapi terkena najis. Kemudian orang yang sembahyang dikurung dalam bilik najis, tidak ada pakaian tetapi hanya sehelai kain saja untuk diampaikan, maka wajib ia sembahyang bertelanjang dan tidak wajib qada ke atasnya.
Baik, itu 3 masalah yang sudah ada hukumnya. Kemudian kita ni masuk kepada yang keempat. Sembahyang bagi orang tidak mempunyai pakaian. Kemudian ada orang yang memberi, yakni hibah. Hibah ni artinya hadiah pakaian kepadanya. Dia sembahyang, dia kan sembahyang, tapi ada orang membagi pakaian. Pasal dia ada pakaian, pasal ada orang membagi pakaian. Macam mana hukum sembahyangnya? Iaitu ia tidak wajib menerima pemberian tersebut kerana sangat besar bangkitannya dan harus sembahyang bertelanjang dan tidak wajib qada ke atasnya. Jadi maksudnya di sini nya ia indah wajib menerima pemberian itu pasalnya sangat besar bangkitannya. Maksudnya kan orang membagi ni ketani indah tahu barang itu dari mana, adakah ia benar-benar punya, takut nanti kadang dibaginya ke tani rupanya pakaian yang dibaginya ke tani ni orang lain punya ataupun barang curi dan sebagainya. Ketani dah tahu kan. Jadi daripada macam itu jangan tah diterima. Biar tah ketani harus ketani sembahyang bertelanjang dan indah wajib qada ke atasnya. Tapi ingat nya ia tidak wajib. Maksudnya kalau ketani yakin akan berbangkit nanti akan datang yang pemberiannya tu boleh diambil. Boleh diambil. Kalau anda ada takut nanti sekarang dimintanya tiba balik dan sebagainya. Jadi kita ni pastikan dulu kalau kita ni yakin bahawa pakaian yang akan dibaginya tu benar-benar dibaginya dan bukan dari barang curi dan sebagainya, boleh kita ni terima. Okey. Jadi kesimpulannya kalau orang membagi pakaian sebagai hadiah untuk ketani menutup aurat atau indah wajib ketani menerima. Harus ketani sembahyang bertelanjang dan wajib qada dan tidak wajib qada ke atasnya. Okey, itu masalah yang keempat. Kemudian masalah yang kelima. Sembahyang bagi orang tidak mempunyai pakaian, kemudian ada orang yang meminjaminya. Ini lain kesnya dengan yang keempat tadi. Kalau yang keempat tadi kena bagi, ini kena pinjam. Kena pinjami oleh orang. Dipinjaminya saja, bukannya dibaginya, dipinjaminya saja. Jadi hukumnya ialah wajib ia menerima pinjaman kerana kurang bangkitannya. Pasal ia meminjamkan saja, bukannya dibaginya, dipinjamkannya saja. Wajib kamu menerima. Jika sekiranya ia tidak menerima pinjaman itu, maka kemudian ia mengerjakan sembahyang bertelanjang, maka sembahyangnya adalah tidak sah. Kerana ia berupaya untuk menutup auratnya dengan pakaian yang dipinjamkan. Bahkan wajib ke atasnya meminjam daripada orang yang redha meminjaminya. Jadi ingat, kalau kena pinjamnya itu wajib kita ni terima. Kalau indah cuma kita ni kan sembahyang. Kalau kamu sembahyang juga dengan tanpa pakaian, indah sah sembahyang kamu tu. Faham jadi berbeza dengan yang keempat tadi. Yang keempat sebagai hadiah. Takut sekarang nanti masalah berbangkit. Sebab tu tanda wajib kita ni menerima. Kalau ni kalau kena pinjaminya tidak ada masalah. Wajib kita ni terima dan kita ni boleh bersembahyang seperti biasa. Okey. Kemudian masalah yang seterusnya, masalah yang keenam. Sembahyang bagi orang tidak mempunyai pakaian, lalu ia mengambil pakaian orang lain secara kekerasan untuk menutup auratnya. Maka macam mana hukumnya? Hukumnya perbuatannya itu adalah haram. Kenapa haram? Kerana ia menggunakan kekerasan mengambil pakaian itu orang lain. Itu hukumnya adalah haram kerana tanpa izin. Kira menugutnya, diugutnya orang itu minta pakaian. Jadi haram hukumnya itu. Perbuatannya itu haram. Tetapi sembahyangnya itu adalah sah.
Di samping ia menunaikan sembahyang, di samping itu ia juga melakukan perbuatan haram. Macam sia-sia je tu kan. Umpama macam perbuatan sembahyang kamu tu macam sia-sia jadinya. Pasal kamu berusaha untuk sembahyang tetapi dengan cara yang salah. Jadi sembahyang kamu tu memang sah, perbuatan kamu tu saja dianggap haram kerana melakukan kekerasan, mengambil barang arah orang, pakaian arah orang tanpa izin. Baik, jadi sampai sana yang akan cikgu ajar pada kali ini. Kesimpulannya, kalau kita ni sembahyang walau tidak ada pakaian sekalipun, kerana sebab yang tertentu, kita ni tetap wajib juga bersembahyang. Kita ni tidak ada alasan sebenarnya untuk indah sembahyang itu. Memang dalam Islam memang ada cara-cara yang diajarkan arah kita ni supaya melakukan sembahyang atau walau apa jua sekalipun, terutamanya sembahyang fardu 5 waktu, sembahyang yang wajib. Jadi perlu ingat bahawa sembahyang itu adalah tiang agama yang wajib kita ni lakukan mengikut waktu-waktu yang telah ditetapkan. Baik, sampai sana saja yang dapat cikgu ajarkan. Mudah-mudahan apa yang cikgu sampaikan ini dapat dipahami. Kalau ada, macam biasa, kalau ada soalan yang kurang dipahami, boleh tanya cikgu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.